Pokemon game kartu koleksi. Hai semua, kembali lagi dalam Hobi Papir. Dan kepada sesiapa yang baru datang, aku Hafiz. Dan terima kasih kerana singgah kepada channel aku. So, hari ni aku nak cerita tentang Pokemon Trading Card. And kali ni kita menyeberang sikit. Kita pergi kepada negara jiran kita, iaitu Indonesia. So, apa benda sebenarnya hari ni aku nak cerita? Hari ni aku nak cerita yang aku dapatkan Pokemon Trading Card Games dalam bahasa Indonesia. Ini boleh kata sebagai booster pack jugalah. So, booster pack ni adalah satu collaboration KFC dan Pokemon Trading Card Games. Pokemon Trading Card Games di Indonesia dah mengeluarkan bahasa dia sendiri. Seperti kita tahu yang biasa adalah English dan juga Japan. So, kenapa aku dapatkan juga trading cards Pokemon Indonesia? Sebabnya aku nak tahu jugalah kualiti dia, adakah dia berbeza sedikit dengan Japan atau English. Dan juga bahasa dia lebih kepada bahasa kita lah, bahasa Melayu. So, mungkin lebih faham lah orang kata kan. Aku nak perhati sendirilah dan sentuh sendiri kad Pokemon Indonesia ni dalam bahasa Indonesia, untuk aku sendiri memahami bahasa-bahasa yang ditukar tu, dia jadi apa kan. Tapi so far aku rasa macam nama-nama Pokemon dia tak tukar, tapi in terms of dia punya macam attacking dalam cards tu, dia tukar lah. Dia tukar nama dan mostly penerangan tu dalam bahasa Indonesia. Cerita tentang KFC collab dengan Pokemon, di mana masa tu tak silap aku dia keluar pada bulan Mac. Dia keluar KFC di mana kena beli satu set meal and korang dapat satu booster pack ni. So, korang berpeluang untuk mendapatkan Charizard ataupun Pikachu lah, ataupun Mewtwo tak silap aku. Tapi yang lain tu macam common lah, tapi semua special. Sebab apa special nanti aku tunjuk lah. And biasa kalau kita beli satu set meal KFC dalam berapa RM15 kot. Baru korang dapat satu ni lah. Untuk Indonesia aku tak tahulah berapa harga yang sebetulnya untuk satu set meal. Tapi aku dapatkan ni dalam harga korang tak payah tahulah. Korang check sendiri dekat Shopee. Sebab aku beli ni pun kat Shopee. Sebab ni memang tak masuk kat Malaysia lah, tapi melalui macam orang tengah jugalah menjual kad-kad Pokemon ni. Untuk target aku nak dapatkan Pikachu lah. Sebab aku memang collect Pikachu. And kalau dapat Charizard pun Alhamdulillah. And kalau dapat Mewtwo pun Alhamdulillah. Dan yang lain-lain tu pada aku kad biasa lah. Kira macam uncommon card lah. Tapi special dia 3 ni. Dia ada 8 kesemuanya. Dan percentage orang panggil apa, macam full rate je aku tak sure lah. Tapi mostly yang aku pernah tengok kat YouTube lain tu, diorang review dan mostly dapat lah. Tapi aku beli pack ni, actually dia ada jual juga yang memang dah full, yang memang korang confirm sure dapat. Tapi aku rasa lebih excite kalau kita pull sendirilah kan, compare dengan apa yang kita dapat dah kan. Tapi aku harap aku tak dapat sama, aku tak dapat yang duplicate lah, supaya kesemua ni aku boleh simpan. Okay, so jom kita jangan buang masa, kita tengok macam mana Pokemon Trading Card Game dalam bahasa Indonesia. Okay, so kita ada 5. So actually aku beli 5 ni sebab aku nakkan orang panggil apa, peluang yang tinggi lah. Kalau beli satu je tapi kita nak chase kad lain, so peluang rendah sikit kan. So bila ada 5 ni, insyaAllah kita punya peluang untuk dapatkan macam Pikachu, Charizard tu, kira insyaAllah boleh dapat lah. So dalam 5 ni aku shuffle sikit, kira kita bagi random lagi lah kan. So okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So aku akan buka daripada kiri dulu sampai ke kanan. Untuk satu booster pack ni hanya satu kad saja kita dapat. Peluang tu agak susah lagi lah. Tapi kejap, macam mana nak buka ni? So aku risau rosak. Okay, kita dah buka macam ni. Alamak, aku dah macam ternampak. Okay, 1, 2. Belum lagi. Okay,
1, 2, 3. Bonsuit. Alamak, konyol lah pula. Okay, ini yang aku kata korang special, di mana dia ada chop KFC. Nampak tak? So ada chop KFC ni yang menjadi satu yang special lah, kira promo card lah untuk collaboration KFC dan juga Pokemon. And kalau tengok quality dia, aku rasa not bad lah. Tapi dia macam plastik sikit tau, aku rasa lah dia macam plastik sikit. And okay, kalau korang tengok kat sini, nama Pokemon dia tak berubah, Bonsuit juga, masih tetap Bonsuit. Dan dia punya ni, yang artwork ni lah, and juga chop KFC. Dan kalau korang tengok ini ya, yang berubah dia, dia punya attacking, loncat. Loncat, serangan berputar. And bawah ni ada kelemahan, resistency, mundur. Ini kalau nak, macam kalau main Pokemon trading card games and nak keluar lah untuk tukar kepada bench Pokemon, ini dia, mundur. Okay, so kita dapat satu kad Pokemon, and kita buka yang kedua. So yang kedua ni, 1, 2, 3. Slowpoke. Kita dapat Slowpoke. Okay, dengan attacking dia, dengan serangan geraman. Cambukan Echo. Kelemahan dia adalah daun. Pokemon daun. Okay. So far so good. Aku rasa okay. Dan aku rasa kualiti dia pun boleh tahan. Macam aku cakap, dia agak, aku tak tahu lah, macam plastik sikit lah. Tapi okay kot, sebab mungkin itu dia punya standard untuk Pokemon trading cards, bahasa Indonesia lah. And sebelum tu, aku baru perasan ni, kan kita selalu panggil Pokemon trading card games, tapi dibahasa Indonesia kan. So jadinya game kartu koleksi, Pokemon game kartu koleksi. So aku rasa dia actually ada pro and cons lah untuk perubahan bahasa ni tau. Dia pro dia adalah, kebaikan dia adalah untuk golongan orang-orang rakyat Indonesia, lagi ramai akan lebih bermain sebab dia orang lagi faham dengan bahasa dia orang. Lagi sambutan lagi banyak lah. Sambutan lagi banyak lah. Lagi semua orang nak main lah, macam tu lah. Tapi untuk di Indonesia saja. Tapi untuk collection wise mungkin kita lebih kepada Japanese atau English lah. Tapi boleh juga, mungkin setengah orang dia nak kumpul semua bahasa. Kalau dia nak cari zat, dia nak cari zat dalam bahasa English, dalam bahasa Jepun, Rusia, apa lagi ya, bahasa lain. Mungkin termasuk juga dalam bahasa Indonesia. Okay, so 1, 2. Litten. Okay, nice. So kita ada Litten, kita ada serangan Cartude dan gigitan besar. Okay, so bawah ni dia penerangan dia kita boleh faham lah, sebab kita pun cakap bahasa Melayu yang lebih kurang dengan bahasa Indonesia. So kalau korang tengok sini, ambil satu kartu dari atas deck sendiri, kemudian ubah kondisi Pokemon ini menjadi tidur. So lebih memahami tau, untuk orang-orang yang baru belajar nak main kad ni kan, dia lebih senang faham. Kalau compare dengan English, maknanya kira dia terpaksa memahami bahasa Inggeris lah. Okay, so yang ketiga, yang keempat. Alamak. So yang keempat, 1, 2. Okay. So kita berjaya untuk dapatkan antara, boleh kata goal card kita lah, target card kita lah, which is Mewtwo. Wow, nice. Okay, aku baru teringat, kalau yang English dia punya border kuning tau, tapi untuk Indonesia dia lebih kurang macam Japan, border grey. Tapi sama grey ke tak aku tak pasti. And untuk holo dia, macam ni holo dia. Aku rasa printing dia agak lain sikit tau, dari segi
cara dia tu, sebab aku rasa mungkin dari segi proses pembikinan dia tu, proses manufacture dia tu adalah berbeza, dan dia menggunakan standard dia tersendiri. Dan aku rasa tak ada masalah. Aku rasa still cantik. And itulah. So attacking dia, ability ability ni dia tak tukar. So ability apa maksud dia? Kelebihan kelebihan ataupun ability lah. So dia tak tukar dalam bahasa Indonesia lah. Dia masih menggunakan bahasa Inggeris. Dan tapi untuk ability dia adalah laporan benak. Apa maksud benak ni aku tak tahu. Okay, and side shock. So side shock ni dia tak tukar dalam bahasa Indonesia lah. So ada benda certain juga dia tak tukar. Seperti nama memang dia tak tukar. Tapi ada benda yang dia tukar lah. Okay, alright, kita dapat ni. And for the last one, tolonglah, hopefully Pikachu ke or Charizard lah. Okay, so ready, 1, 2, 3. Okay, so kita ada Dratini. Nice juga Dratini ni. Tapi aku tak ingat artwork ni dari set mana. Sun and Moon Sun and Moon kot, aku tak pasti. Tapi itulah. So kita ada Dratini, kita ada Aqualeaf untuk ability. Jika Pokemon ini dikenakan energi, Pokemon ini tidak membutuhkan energi untuk melakukan mundur. Faham? Macam itulah lebih kurang. Dan aku rasa untuk kanak-kanak di Malaysia pun boleh gunakan kad ni. Mungkin ada setengah yang kurang dari segi bahasa Inggeris, tak menghalang diorang untuk bermain Pokemon Trading Cards lah. And aku rasa kalau menggunakan bahasa Indonesia ni pun boleh sebagai permulaan diorang untuk bermain tau, untuk berjinak-jinak dengan permainan Pokemon ni. Tapi cuma masalah kita mungkin supply kita ke Malaysia tu mungkin tak dapat, sebab kita disupply dengan hanya Pokemon yang berbahasa Inggeris. Untuk Indonesia mungkin terpaksa melalui macam third party lah, orang pertengahan lah, untuk dapatkan masuk kepada Malaysia dan digunakan sebagai permainan untuk kanak-kanak lah yang mungkin suka untuk berbahasa Inggeris, untuk sebagai dia orang bermula untuk bermain. So itu sahaja. And kita tengok satu-satu semula apa yang kita dapat. Okay, so yang first tadi kita dapat Dratini, and kita ada Bounsweet, kita ada Slowpoke, kita ada Litten, dan kita ada Mewtwo. So kita tak berjaya dapat Charizard dengan Pikachu, tapi aku rasa aku okay. Aku rasa okay lagi, sebab aku berjaya dapatkan Mewtwo lah. So okay lah untuk collection aku. And inilah rare KFC punya Chop. Kira di Indonesia sahaja yang ada kad ni. So kira tak ada masalah lah. Kira cantik lah juga untuk collection. And itu saja guys. Thank you very much. Thanks for watching. Jangan lupa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan like dan komen kat bawah apa pendapat korang tentang bahasa ni. Adakah okey ataupun so-so sahaja. Berikan pendapat korang jugalah. Sebab pada aku rasa okey lah untuk bahasa Indonesia, untuk market di sana. Tapi sebagai collection, macam aku cakap tadi, hanya pada English dan juga Japan, sebab value dia lebih tinggi lah aku rasa. Tapi untuk orang yang mungkin memerlukan kesemua bahasa, dia boleh go on untuk Pokemon Trading Cards dalam versi Indonesia. And share kepada kawan-kawan korang. Dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys. Bye. Peace.